Baik, terima kasih dan itu apa yang kita harapkan sebenarnya. Labuan bakal menjadi contoh saya rasa untuk semua wilayah di negara ini di mana wilayah Persekutuan Labuan kini telah mencapai satu tahap imuniti kelompok yang kita semua inginkan. Dan kita di landasan yang betul. Itu adalah yang penting untuk kita fahami bersama bahawa vaksin adalah jalan keluar daripada pandemik ini dan adalah suatu yang memberangsangkan bila kita lihat kadar pemvaksinan yang sangat tinggi. 500,000 lebih dos sehari telah pun berjaya kita sampaikan kepada rakyat Malaysia. Dalam pada kita melihat negara-negara jiran kita yang tidak ada bekalan dos seperti Thailand, Indonesia dan juga Filipin. Dan kita ingin berkongsi pada anda bagaimana landasan ini telah pun direncanakan oleh pihak kerajaan untuk kita melancarkan lagi program vaksinasi ini. Untuk kita mengupas lebih lanjut berkenaan dengan topik seterusnya ini, iaitu berkenaan dengan capaian imuniti kelompok di Malaysia. Kami bawakan seorang tetamu juga menerusi panggilan Skype. Selamat pagi diucapkan kepada Dr. Muhammad Zaim Muhammad Samsuri selaku Pegawai Perubatan KK Pasir Pekan Bilik Gerakan COVID-19 PKD Tumpat. Khabar Doktor, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kita baru mendengar daripada Labuan, satu wilayah yang telah pun berjaya mencapai imuniti kelompok. Apakah pandangan doktor melihat kepada situasi di Labuan dan bagaimana kita boleh melihat kepada Labuan sebagai contoh untuk kita semua di Malaysia? Terima kasih kepada pengacara Terence dan Syuhaida. Melihat situasi di Labuan, kita seluruh, khususnya di Negeri Kelantan, kita rasa agak cemburu, rasa cemburu yang baik itu. Kita sama-sama nak capai ke tahap itu supaya kita dapat kembali ataupun kita boleh kembali balik kepada zaman sebelum COVID. Kalau tidak semua pun separuh. Kita dengar tentang pelancongan, kita dengar tentang semua dah tak seronok dah di rumah sekarang ni, semua nak keluar rumah. Jadi ini adalah hasrat kita semua rakyat Malaysia untuk sama-sama capai ke tahap 80% dan lebih insya-Allah di seluruh negara. Kalau Doktor boleh kongsikan setakat ini bagaimana capaian program vaksinasi di Kelantan? Di Kelantan setakat ni alhamdulillah kita setakat ni sampai ke dos 19% capaian kita, dan untuk yang dos kedua 11%. Ni adalah saya kata satu perkembangan yang agak baik berbanding daripada awal dahulu. Kalau kita tengok awal dulu, kita dijenamakan sebagai paling rendah pendaftaran di seluruh negara, antara yang terendah. Dan alhamdulillah hasil usaha daripada masyarakat, pimpinan dan rakyat, kesedaran telah ada dan keadaan makin bertambah. Sekarang ni tak orang berebut dah nak vaksin di Kelantan ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Mungkin pada awal dulu kita lihat bahawa ada kes-kes orang yang menerima temujanji kemudian tidak hadir dan sebagainya. Adakah keadaan itu sudah terkawal di negeri Kelantan, Doktor? Alhamdulillah, kalau saya tengok di tempat saya sendiri di Tumpat, kalau dulu pada awalnya kita perlukan sediakan list pengganti yang agak ramai, sekarang nak selit-selit seorang pun susah. Sekarang ni semua nak masuk. Kalau mak dia tak datang, dia minta dia sendiri untuk disuntik. Ini satu perubahan yang agak baik bagi saya, insya-Allah. Dan kalau kita lihat antara yang menjadi cakap-cakap orang ramai berkenaan program vaksinasi di Kelantan ini adalah penerimaan warga emas di sana yang menerima suntikan. Bagaimana setakat ini kadar suntikan vaksinasi warga emas di sekitar negeri Kelantan? Di sekitar negeri Kelantan, alhamdulillah pertambahannya setara dengan peringkat kebangsaan juga, pencapaian juga agak tinggi dah. Maknanya tidak ketinggalan. Sekarang ni warga emas sudah sedar. Kalau dulu penerangan tidak sampai ke telinga-telinga warga emas, alhamdulillah hari ini saya tengok dalam keluarga saya sendiri semua berebut untuk sama-sama sama-sama untuk divaksin. Ada yang bagi tahu kita dah lama dah daftar, dan ada juga usaha-usaha lain, contohnya daripada anak-anak sendiri daripada Lembah Kelang khususnya, call kita tanya, doktor bila saya dapat untuk vaksin ni? Saya kata tak apa, masuk macam Das Kelantan sekarang ni sudah mengadakan satu nombor hotline untuk bagi warga emas yang belum divaksin boleh call hotline tersebut supaya dapat cepat vaksin yang kita sediakan ni.
Ada kes-kes rentas negeri yang kita telah pun rekodkan satu ketika dulu ketika sambutan Hari Raya Haji di mana ramai yang pulang ke kampung daripada Kuala Lumpur. Adakah angka-angka ini membimbangkan doktor dari segi kadar jangkitan dan juga jangkitan semula, kerana kita tahu bahawa walaupun telah mendapat jangkitan COVID dan pulih, anda boleh dijangkiti semula sama sekali dengan varian baru. Secara jujurnya kita di peringkat di peringkat negeri Kelantan, saya di Tumpat CPRC Tumpat, kita dapat melihat pertambahan kes sehari dua ni akibat daripada kepulangan ataupun hasil daripada kepulangan anak-anak yang balik daripada luar negeri lah, dan ni adalah satu benda yang kita nak kata tak jangka agak susah, sebab memang ada yang sudah balik awal lagi. Kalau sebelum ni kerajaan negeri telah sebut kita nak pastikan setiap orang ambil swab dulu sebelum balik, tapi ada yang balik sebelum tu lagi. Dan ada kadang-kadang swab sekali tak keluar lagi result. Jadi yang kali kedua mungkin positif di Kelantan. Ada yang mengaku saya dah negatif. Bila-bila balik Kelantan dia positif. Ini satu perkara yang kita buat kesali, dan kita harap semua rakyat Kelantan di luar kita sama-sama tidak mengulangi perkara ini supaya kita dapat melindungi yang orang warga emas dan sebagainya. Dan Doktor, untuk kita menggerakkan lagi, mempercepatkan lagi program vaksinasi terutama di Kelantan, pastinya ini akan melibatkan pusat pemberian vaksin PPV yang lebih banyak untuk mendapatkan capaian yang lebih mudah, terutama untuk mereka yang berada di kawasan luar bandar ataupun mereka yang tidak mempunyai pengangkutan yang sesuai untuk bawa diri mereka ke PPV. Jadi bagaimana kalau Doktor boleh kongsikan penglibatan daripada pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak tertentu di sana bersama dengan pihak kerajaan negeri untuk membuka PPV yang lebih banyak untuk memastikan agar lebih ramai mereka yang berada di Kelantan mendapat suntikan vaksin? Strategi yang sama dibuat di seluruh negara, khususnya di Kelantan ni kita mendapat sokongan padu daripada kerajaan negeri dan beberapa NGO yang membuat program outreach. Sebelum ni kita ada PPV yang betul-betul untuk PPV, pusat pemberian vaksin, dan kita juga melaksanakan program outreach ke tempat-tempat yang agak susah. Contohnya sebagai tempat saya bertugas di Teluk Renjuna, kita plan untuk buat program vaksinasi di sana. Perlu naik bot dan sebagainya. Di Kuala Kerai telah ada masuk ke dalam tempat-tempat tertentu, dan kita juga ada perancangan untuk membuat proses vaksinasi di lapangan masjid, bukan dalam masjid, lapangan masjid, hasil daripada kerjasama dengan beberapa NGO termasuk Papisma dan sebagainya lagi. Selain daripada vaksin, sudah pasti kita ingin juga melihat kepatuhan yang tinggi dari segi pematuhan SOP, pemakaian pelitup muka dan sebagainya. Bagaimana keadaannya di Kelantan, terutama sekali apabila telah divaksin? Mungkin kita rasa bebas dan ingin membuka pelitup muka dan sebagainya. Apakah kadar kepatuhan terhadap SOP-SOP di negeri Kelantan meskipun di antara mereka yang telah menerima 2 dos suntikan? Keadaan semasa boleh saya katakan sama seperti negeri-negeri yang lain mungkin, kerana rakan-rakan saya di negeri yang lain pun sama jugalah. Sekarang ni kepatuhan saya rasa meningkat berbanding dahulu. Kalau dulu kita tengok ada yang warga emas yang tak pakai mask, warga emas bukan setakat warga emas, orang budak-budak, kanak-kanak. Sekarang ni kalau main motor pun pakai mask. Yang duduk main jemur kain pun pakai mask. Bagi makan dekat lembu pun pakai mask juga. Ini satu kepatuhan yang baik juga, dan restoran juga berjaya menjaga SOP dengan baik, ada tempat masuk, ada scan My Sejahtera. Kekuasaan pun semakin bagus, dan kita harap positivity kita ini dapat bagi impak yang baik kepada hasil selepas pada ini, insya-Allah. Untuk di Kelantan terutamanya, bilakah antara sasaran untuk negeri Kelantan mencapai imuniti kelompok? Dalam perancangan kerajaan negeri dan Persekutuan dan JKN, kita mensasarkan sebelum bulan 10 insya-Allah untuk mensasarkan bulan 10 untuk kita mencapai imuniti kelompok sebagaimana labuan tadi. Dan ini kita mengharapkan kerjasama daripada semua pihak lah, termasuk daripada bekalan vaksin, termasuk daripada rakyat. Rakyat memang sekarang ni tak ada yang tak nak rasanya, semua yang nak. Yang ada yang call kita, kenapa lambat, dari bulan 2 lagi dah
Jadi sekarang ni bekalan vaksin alhamdulillah bermula minggu lepas agak saya kata mencurah-curah juga. InsyaAllah yang di Kelantan tu jangan lupa untuk cek MySejahtera untuk sama-sama pergi ke pusat vaksin. Tak ada dah tertinggal sekarang, kena tengok betul-betul insyaAllah. Ya, dan bagaimana pula dengan kemaskinian MySejahtera? Mungkin ada yang tidak boleh menghadiri suatu temujanji dan sebagainya, diberikan temujanji lain. Adakah ada isu-isu berbangkit berkaitan dengan aplikasi MySejahtera di Kelantan? Kita sebenarnya memang ada rungutan ataupun daripada persoalan daripada rakyat ataupun orang ramai kepada kita di bilik gerakan COVID khususnya di tempat memang bertanya tentang masalah maknanya pertukaran waktu, pertukaran tempat, ada yang nama naik di Johor dan sebagainya. Sekarang ni di bawah Mosti kita ada MySejahtera, sebenarnya kita boleh hubungi nombor hotline MySejahtera untuk mengubah tempat-tempat lokasi tersebutlah. Jadi tak ada masalah sebenarnya, dan sekiranya ada warga emas kita yang tiada telefon Android dan sebagainya, tak ada MySejahtera, kita ada usaha pendaftaran melalui klinik-klinik, melalui penghulu-penghulu. Ini satu inisiatif saya kira cukup baik, insya-Allah. Selain daripada itu juga mungkin kita boleh berikan sedikit fokus terhadap pemvaksinan untuk kanak-kanak berusia 12 tahun dan ke atas. Bagaimana di sekitar negeri Kelantan perancangan untuk memberi suntikan kepada kanak-kanak ini? Di peringkat negeri Kelantan kita hanya mengikut apa yang telah direncanakan di peringkat kerajaan. Sekarang ni kita mendapat maklumat bahawa kita hold dulu, tiada lagi di sini antara 12 hingga 17 tahun. Tapi sekiranya perkara ni berlaku, kita insya-Allah bekerjasama dengan sekolah-sekolah, dengan guru-guru untuk mendapatkan maklumat dan data dengan cepat insya-Allah. Dan untuk orang dewasa pula, ada atau tidak mereka yang masih menolak vaksin, yang tidak mahu menerima vaksin, bukan tidak boleh, tapi tidak mahu menerima vaksin di kalangan rakyat Kelantan, dan apakah sebab-sebab yang mereka nyatakan? Sebenarnya keadaan ini berlaku di banyak tempat, bukan sekadar di negara kita. Saya minggu lepas saya bersama dengan sahabat saya di Thailand secara online. Mereka juga berlaku keadaan di Patani dan sebagainya. Ada yang membagi alasan, ada yang biasanya takut tentang kesan sampingan lah. Kesan sampingan, akan takut ada berita kata kalau dah cocok tak boleh makan durian, yang suka durian tak nak cocok lah, macam-macam isu sekarang ni. Jadi kadang-kadang kita rasa tak masuk akal pun, dia kata dikurus sangat. Ni satu alasan-alasan. Sebenarnya mereka ni ada yang rasa takut, ada risau sebenarnya. Tapi kebanyakannya setelah diberi penerangan, alhamdulillah mereka menerima untuk divaksin. Kena ada penerangan yang baik. Kena ada penerangan yang baik. Rata-rata orang warga emas ni dia suka tengok WhatsApp kan, WhatsApp group dan sebagainya. Bila terima berita-berita palsu ni menyebabkan mereka agak skeptikal lah. Saya rasa ayah saya dulu pun awal-awal nak tengok orang lain dulu divaksin. Tapi bila kita cerita sikit, alhamdulillah terus divaksin, dan alhamdulillah tak ada apa-apa kesan sampingan yang menimpa kepada kedua ibu bapa saya, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi mungkin di saat-saat akhir slot kita ni, mungkin doktor boleh berikan sedikit nasihat untuk mereka yang berada di Kelantan yang masih belum lagi mendapat suntikan vaksin ataupun belum mendaftar lagi untuk mendapatkan suntikan vaksin. Mungkin doktor boleh berikan sedikit nasihat ataupun tip-tip untuk mereka ini. Saya inilah untuk kepada seluruh rakyat Kelantan yang disayangi Allah SWT sekalian. Sebenarnya proses vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar kita dalam kita melawan penyebaran COVID-19, satu virus yang cukup bahaya. Dan kita melihat hari ini kadar jangkitannya agak tinggi 2-3 hari ini di Kelantan. Saya harap semua, dan kebanyakan yang teruk ni adalah daripada kalangan yang belum divaksinasi. Kalau sebelum ni kita tengok warga emas yang kebanyakan di ICU, kita mendapat maklumat daripada pakar-pakar kita bahawa ICU sekarang ramai orang muda, kerana orang muda ni belum divaksin lagi. Orang muda belum divaksin lagi. Jadi ramai yang muda masuk ICU dan ada yang meninggal sekitar umur 40-an, 50, 30-an kalau kita ada dapat maklumat. Maknanya ini adalah satu perkara yang amat menakutkan kita. Jadi saya harap semua yang rasa ragu-ragu lagi boleh segera call ataupun terus ke klinik untuk bertanyakan. Jangan tanya dalam grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp masjid. Memang tak ada orang bagi jawapan sebenarnya. So yang adanya mereka makin sebar, tapi tanya kepada orang yang sepatutnya sebagaimana doktor. Ada yang call secara personal kepada saya, ada yang PM dan sebagainya. Ini adalah satu usaha yang baik. Dan kalau
Kalau tak reti atau tak pandai, nak daftar boleh datang ke klinik, kita tolong daftarkan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi boleh datang, dan saya juga kita dapat ada yang bila dah divaksin kata jadi ke tak vaksin ni. Kata dah kena pun jangkit juga. Tapi saya sebagai orang yang berada di orang yang telefon, orang positif ni, kita boleh tahu. Kalau dulu orang tua ni mesti ada simptom-simptom yang teruk macam keletihan, penat dan sebagainya. Tapi bila kita call sekarang, kalau yang dah divaksin ni kebanyakan majoriti memang tak ada simptom langsung. Yang ni yang satu berita baik. Dan kita juga pernah mendengar ada satu keluarga ni suami meninggal dunia disebabkan dia tak vaksin lagi, disebabkan COVID, umur dalam 49 tahun, tapi isteri dia seorang jururawat dah divaksin, alhamdulillah tidak dijangkiti pun walaupun tidur sekatil, duduk serumah, pergi kerja sekali. Alhamdulillah, ni adalah satu daripada ikhtiar kita dalam melawan COVID. Saya kira satu usaha ni akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diberi ganjaran oleh Allah dalam kita menjaga kesihatan kita dan orang lain. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan kita ucapkan yang terbaik kepada doktor dan juga tim doktor di sana yang sedang membantu untuk mencapai imuniti kelompok di negeri Kelantan. Terima kasih. Terima kasih doktor. Okey, seterusnya